Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. Rawahu Muslim. Daripada Agharri bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia semua, tubu ilallah, hendaklah kamu semua bertaubat kepada Allah, wastaghfiruh, dan hendaklah kamu semua memohon keampunan padanya. Fa inni atubu fil yaum, sesungguhnya aku sendiri bertaubat pada Allah 100 marrah, aku bertaubat pada Allah sebanyak 100 kali. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kitanya berbicara tentang mengenai tajuk taubat. Satu tajuk yang besar dalam hidup kita. Lepas pada kitanya pada awal-awal kitanya niat kerana Allah, lalu kita diminta supaya banyakkan bertaubat pada Allah. Itu benda yang membersihkan hati kita. Susunan tajuk ni pun satu susunan juga dalam kitab. Kita kena faham kenapa kitab kita ni dimulakan dengan tajuk yang pertamanya tajuk niat kerana Allah. Kemudian yang keduanya tajuk mengenai taubat pada Allah. Ini tajuk ni sendiri. Ulama-ulama dia bincang. Dia kata sebabnya, dia kata yang pertama kita dalam beragama ni mesti kerana Allah. Yang kedua kita mesti belajar untuk sentiasa meminta ampun terhadap kesilapan dosa-dosa kita. Tiap-tiap hari ni kita minta ampun kerana asal diri kita ni senang untuk kita nak buat maksiat. Dalam hidup kita ni ramai di kalangan kita ataupun kita sendirinya terbuat dosa-dosa. Dosa ni ada banyak lah. Dosa ni ada dua. Satu dosa yang zahir, satu lagi dosa yang batin. Dosa yang zahir, dosa yang kita sengaja kita buat, yang nampak pada pandangan luar. Yang kedua dosa batin, yang kita kadang-kadang tak sengaja kita buat, tetapi tersimpan dan tertanam di dalam jiwa kita. Ini dosa dipanggil. Dosa apa dia? Misal contohnya dosa batin, dosa riak, nak menunjuk-nunjuk. Dosa untuk kita prasangka, ni dosa batin. Kemudian dosa batin ni dosa hilangnya khusyuk kepada Allah. Ni dosa. Dalam hidup kita kena faham. Semua benda-benda ni kalau kita tak taubat pada Allah, maka menyebabkan diri kita ni akan menjadi lama-lama jadi keras, sehingga kan hati kita ni tidak rasa nikmat dalam kita beribadah kepada Allah. Nikmat dalam beribadah kepada Allah ni hasil daripada mana? Hasil daripada kitanya hati kita bersih. Bila hati kita bersih, nikmatlah dalam kita beribadah. Tapi kalau hati kita ni kotor, kita tidak rasa nikmat. Sebagaimana kita gelisah bila tubuh badan kita ni ada najis, sebagaimana kita gelisah kalau luaran kita ni tak sempurna, demikian juga kita akan jadi rasa tak nikmat bila tak rasa lazat dalam kita ibadah jika hati kita ni kotor. Bila hati kita ni kotor, maka dalam keadaan demikian tak ada kelazatan dan tak ada kenikmatan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut demikian. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah gunakan ya ayuhan nas, wahai manusia semua. Wahai manusia semua, Rasulullah guna kalimah demikian. Tubu ilallah, hendaklah kamu ni taubat pada Allah. Taubat pada Allah dalam hidup kamu. Semua sekali kena taubat pada Allah.
Taubat ni anda sebut pada minggu yang sudahnya. Taubat ni kalau istilah kitanya untuk dosa-dosa besar. Dalam hidup kita ni adakah kita buat dosa besar? Ada. Kadang-kadang kita buat dalam keadaan sengaja ataupun kita buat dalam keadaan tak sengaja. Dosa besar ni ada lebih kurang, ada setengah ulama dia susun 75 dosa besar. Dalam kitab Imam, dalam satu kitab Al-Kabair dia panggil, dalam kitab yang disebut dengan kitab dosa-dosa besar, ada setengah ulama dia susun ada lebih kurang 99 dosa besar. Ada setengah ulama dia susun, dia kata dosa-dosa besar ni lebih pada 100 dosa besar. Berbeza-beza pandangan ulama. Tapi bagaimana sekalipun, taubat ni kenapa kita dengar kalimah dua? Satu taubat, satu lagi istighfar. Ni kalimah taubat dan juga istighfar. Ulama-ulama kata taubat untuk dosa-dosa besar. Manakala Rasulullah sebut tubu ilallah, hendaklah kamu semua taubat pada Allah. Wastaghfiruh, dan hendaklah kamu istighfar padanya. Kita tanya, apa beza di antara taubat dengan istighfar? Istighfar untuk dosa-dosa kecil. Ni nak suruh memudahkan pada kita. Dosa kecil ni dia gugur dengan apa dia? Dengan kita istighfar je sebut. Bila kita tersilap je kita sebut astaghfirullahalazim. Ni dosa-dosa kecil ataupun rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunkanlah dosaku, wahai ya Allah. Ni maknanya dosa-dosa kecil. Wastaghfiruh, hendaklah kamu memohon keampunan kepadanya. Kenapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya? Kenapa Rasulullah cerita kenapa kamu kena taubat dan kamu kena minta ampun pada aku? Pada Allah, fa inni atubu ilallah, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Kerana aku bertaubat pada Allah lebih 100 kali dalam hidup ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau aku yang buat dosa ni pun taubat, ya aku yang tak buat dosa ni pun taubat lebih pada 100 kali sehari, kamu yang terbuat dosa dan sengaja buat dosa mesti lebih pada 100 kali sehari. Ni cara Rasulullah nak menggalakkan kepada kita ni supaya sentiasa bertaubat dan minta ampun kepada Allah sepanjang masa. Habis dalam hadis yang ringkas, kalau kita nak hafal hadis ni ringkas dan mudah je. Kita nak hafal hadis demikian. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irih wa qad adallahu fil ardi fulatin muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim lallahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi zilliha wa qad aysa min rahilatihi fa bainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi hitamiha thumma qala min shiddatil farh Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta min shiddatil farh. Ni hadis cantik kan ni. Hadis cerita Rasulullah sallallahu daripada Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Dia ni merupakan khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung dia kan hidup zaman Rasulullah, menjadi khadam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lallahu afrahu bitaubatin, Allah ni Allah terlampau gembira dengan orang yang bertaubat pada Allah. Sukanya Allah dengan orang yang hamba dia bertaubat di kalangan hamba-hamba Allah ini. Min ahadikum saqata ala ba'iri, lebih gembira daripada seorang yang hilang kenderaannya, hilang kenderaan dia dan ditemui kembali. Wa qad adallahu fil ardi fulatin, sedangkan dianya dalam keadaan yang dianya disesatkan di tengah padang di atas tanah tandus yang luas. Begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sukanya Allah ni kepada hamba ni, kepada hamba yang bertaubat, lebih sukanya seorang yang jatuh di atas padang pasir, di atas kenderaan, ataupun yang disebut dengan dia duduk atas kuda dia tiba-tiba jatuh.
Bila jatuh dia tengah padang pasir tu, kuda dia lagi laju meninggalkan dia. Dia ni nak balik semula kepada nak cari tempat yang dia nak tuju ni, tengah padang pasir Sahara ni macam mana keadaan pada diri dia. Kemudian dia berjumpa jalan pulang ataupun dia jumpa balik dengan kuda unta dia tadi. Datang ambil balik dia. Sukanya dia. Kenapa? Kerana dia kalau tidak matilah dia tengah padang pasir sedemikian rupa. Allah lebih suka daripada keadaan ini. Mana-mana seorang yang kehilangan satu benda, tiba-tiba dia temui kembali barang yang dihilang tadi. Bila dia temui kembali, dia ni rasa seronok yang amat sangat. Allah lebih suka daripada seorang hamba yang dihilang barang ataupun dia kehilangan satu benda, tiba-tiba dia dapat kembali keadaan demikian. Ini nak sebut gambaran betapa gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang hamba yang bertaubat pada Allah dalam keadaan sedemikian rupa. Rupanya itu dalam hadis yang diriwayatkan dua-dua Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tapi dalam satu riwayat Imam Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, lallahu asyaddu farhan bi taubati abdi. Allah ni terlampau gembira dengan taubat seorang hamba. Hina yatubu ilaih, ketika mana dia bertaubat kepada dia. Ni hadis dia dihurai panjang sikit. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin fulatin. Dengan seseorang ni dia bergerak di atas padang pasir yang dalam keadaan yang tandus, kering kontang, tiba-tiba dia terjatuh daripada yang disebut daripada tunggangan dia. Famfalatat minhu wa alaiha ta'amhu. Kenderaan yang dijatuh tadi berlari kencang, sedangkan tunggangan dia tadi di atasnya ada makanan, wa syarabuhu, dan juga ada minuman. Dia pula jatuh tengah-tengah padang pasir begitu. Fa ayisa minha, tiba-tiba dia berputus asa cari, tak jumpa. Fa ata syajaratan, tiba-tiba dia berjumpa dengan satu pokok. Dia jalan-jalan tak jumpa satu tempat ni, jumpa satu pokok. Bila dia jumpa dengan pokok ni, fattaja'a fi zilliha, lalu dia pun duduk di bawah pokok ni dalam keadaan yang dianya rasa merenung masa depan, orang panggil. Fattaja'a fi zilliha, dia duduk di bawah pokok ni, dia menumpang teduh. Wa qad ayisa min rahalatihi, dia dah berputus asa dah dengan tunggangan tu. Maknanya dia tak tahu macam manalah aku ni nak jalan tengah-tengah padang pasir yang tak ada apa-apa, kemudian dalam keadaan yang suasana yang tak ada seorang pun yang boleh tolong dia. Tiba-tiba fabainama huwa kadzalik, tengah-tengah dia merenung masa depan dia ni, iz huwa biha qaimatan indah, tiba-tiba tengok kenderaan yang tunggangan dia tu berdiri depan dia. Yang dia cari tadi tengok berdiri depan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, fa akhadha bi hitamiha, lalu dia pegang tali kekang untuk yang lari tadi. Summa qal, lalu dia pun sebut, terlampau dia gembira sangat, dia sebut apa dia? Qala min shiddatil far, terlampau dia gembira sangat, lalu dia sebut, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, wahai Tuhanku, kamu Tuhan hamba aku Tuhan kamu. Dia sebut Allahumma anta rabbi, wahai Tuhanku, kamu Tuhan hamba aku ni Tuhan kamu. Tersilap sebut dia panggil. Kerana tersilap sebutnya punca apa dia? Terlampau gembira. Allah gembira dengan hamba ni, nak sebutnya sukanya Allah. Kalau hamba ni dalam buat dosa, tiba-tiba minta ampun pada Allah, sukanya Allah dengan kita lebih daripada sukanya orang ni. Orang ni yang suka ni kan, na'udzubillah min zalik lah kita kan. Kalau kita naik atas naik, kita buat contoh, kita ni naik atas kapal terbang, jatuh kapal terbang. Kebetulan duduk dekat tingkap pula, misal contoh. Duduk dekat pintu terbuka, bung jatuh kita. Jatuh kita seorang daripada kapal terbang ni, misal contohnya. Bila jatuh tengah-tengah laut pula, misal. Tengah laut, Allahu Akbar. Kemudian kita agak-agak macam mana? Allah, kita matilah, maknanya jatuh. Tapi jatuh tu tenggelam timbul. Tiba-tiba ada pula yang datang, kapal datang. Misal contoh, kapal datang pun panggil naik kita, selamat kita.
Waktu tu kita nak kata apa? Kita nak sebut apa dia? Nak sebutnya sukanya kita ni, gembiranya Allah sajalah yang tahu. Panjang umur aku, tak jangka langsung bagaimana panjangnya umur dalam hidup kitanya. Allah kurniakan keadaan yang sedemikian rupa. Banyaklah dalam diri kita ni kan, waktu mana masuk dalam hospital, bila operation ni, nyawa ni letak dekat mesin. Misal contohnya, nyawa kita ni letak dekat mesin. Bila letak dekat mesin ni, kita tawakal pada Allah dah. Maknanya orang ni betulkan jantung kita, na'udzubillah min dzalik, katakanlah kena demikian, orang tengah betulkan, buat bypass, sambung saluran, nak suruh kita menafas, berdenyut dengan cara yang baik. Waktu mana tersebut memang kita ni tak ada harapan untuk hidup. Masuk pula, lepas pada tu tutup pula, masuk pula ICU. Nak gambarkan tentang betapa kritikalnya nyawa kita di saat itu. Tiba-tiba napas elok, sah napas elok. Bila dilepaskan daripada kita ni, daripada tutup mulut kita ni dengan oksigen, bantuan oksigen, tiba-tiba kita boleh menapas elok. Takkah kita suka? Alhamdulillah, sukanya aku, gembiranya kita. Orang yang terlampau gembira ni sampai dia tersilap sebut, wahai Tuhanku, kamu hamba aku Tuhan kamu. Disebut terlampau suka sangat pada diri dia. Nak gambar dia tersuka, gembiranya. Lalu dalam keadaan demikian, tak diambil kira dosa tadi, tak diambil kira kerana tersilap sebut. Tapi walau mengenai sekalipun nak sebutnya, terlampau gembira tersalah sebut, dia panggil. Sampai dalam hidup ada orang yang terlampau gembira demikian. Orang terlampau gembira kan, gembira sangat dalam hidup dia. Dalam hidup kita ni banyak benda yang terlampau gembira. Kita terlampau gembira sampai kita tersalah sebut. Orang yang gembira sangat, waktu mana dapat anugerah ada dalam hidup kita ni, hari yang gembira sangat. Bila Allah bagi gembira ni, terlampau gembira, kita tak kenal dah orang, tak kenal orang dah. Semua orang datang peluk kita, suka sangat kita ni, peluk semua dah, tak kira siapanya, sampai tahap demikian. Ini nak sebut gambaran terlampau gembira. Allah ada, dia lebih gembira daripada hamba yang gembira ini. Bila seorang itu bertaubat pada Allah dalam hidup seseorang ini, Allah jadikan demikian. Jadi kegembiraan Allah Ta'ala dikala kita gembiranya dengan taubat, kegembiraan lebih daripada apa yang digambarkan tadi. Cuma kita je rajin malas untuk nak bertaubat pada Allah. Allah suka tunggu je. Kalau kita buat dosa, cepat-cepat taubat pada Allah. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini membuka peluang-peluang, membuka tangan dia bil-laili liyatuba musii'un nahar. Buka tangan dia untuk orang yang bertaubat. Taubat kepada waktu mana orang yang buat dosa pada siang hari, menunggu pada saat malam hari. Kamu buat salah pada siang hari, Allah membuka peluang. Membuka tangan ni maksudnya buka peluang. Buka peluang untuk apa dia? Bertaubat pada Allah, orang yang buat dosa pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Manakala Allah membuka tangan dia, maksudnya buka peluang pada orang yang bin nahar pada siang hari, liyatuba musii'ul lail, sehingga orang yang buat dosa pada malam hari. Kamu buat salah pada malam hari, aku tunggu siang hari. Allah sebut, kamu buat siang hari dosa, aku tunggu malam hari. Dalam hidup kamu ni aku tunggu je tiap-tiap kali mana kamu buat salah dalam hidup kamu, aku bagi peluang untuk kamu taubat ni sampai bila? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sehinggalah terbit matahari sebelah timur, tenggelam, terbit matahari sebelah barat, kemudian tenggelam sebelah timur. Ini nak sebutnya peluang itu habislah dalam hidup kamu. Ini peluang yang Allah bagi untuk kita ni taubat. Ulama-ulama susun dia kata, yang pertama pada kita ni peluang taubat ni kat mana? Bila kamunya, peluang kamu sebelum sampai hari kiamat. Allah bagi peluang. Kamu buat dosa siang hari, malam hari aku tunggu.
Malam hari kamu buat dosa, siang hari aku tunggu je untuk kamu minta ampun pada Allah. Dan Allah ampun ke dosa. Ya, Allah ampunkan dosa tiap kali mana kita terbuat salah dan kita buat salah. Dalam hadis yang lain kan, anda ingat satu hadis yang cukup memberi perangsang pada kita untuk kita taubat pada Allah. Ada seorang budak muda yang dia ni datang dan muka dia dalam keadaan muram. Muka dia ni muram je muka dia. Sedih lah. Datang depan Rasulullah. Bila datang jumpa dengan Rasulullah, dia sebut, Rasulullah tanya dia, kenapa kamu ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni datang ni dosa yang banyak ya Rasulullah. Dosa yang banyak. Bila dosa yang banyak, Rasulullah kata, habis tu taubatlah pada Allah. Ya, aku taubat pada Allah, katanya budak muda tu. Tapi ya Rasulullah, aku taubat pada Allah. Apakah Allah ni mengampunkan dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah tanya, dosa banyak mana dosa kamu? Dosa aku ni banyak tak banyak Rasulullah? Di antara bumi sampai ke langit, dosa aku ya Rasulullah. Banyak sungguh lah, senang cerita ni. Dia boleh kira, kita ni tak adalah sampai dosa begitu kot. Tapi dia sebut dosa dia ni di antara bumi sampai ke langit. Dosa dia ni. Bila begitu, dia sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah akan ampunkan dosa aku ya Rasulullah dengan aku taubat pada Allah? Lalu Rasulullah jawab, ya, Allah ampunkan dosa kamu. Sebut saja ampunkan dosa ni, ampunkan dosa tu, dia kata, masalahnya aku ni ya Rasulullah, aku ulang balik dosa yang aku buat itu ya Rasulullah. Dahlah Allah ampun, aku ulang balik. Tapi perangai aku, bila aku ulang balik ya Rasulullah, aku taubat balik, aku taubat lagi, apakah Allah akan ampunkan dosa aku kali yang kedua itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, Allah akan ampunkan dosa kamu itu. Rasulullah sebut, Allah akan ampunkan dosa kamu itu. Bila sebut saja begitu, dia kata, kemudian aku ulang balik ya Rasulullah dosa itu. Aku buat lagi dosa itu, ulang kali yang tiga. Kemudian aku taubat balik, apakah Allah akan ampunkan dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan ampunkan dosa kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, Allah akan ampunkan dosa kamu dengan syarat kamu taubat. Dengan syarat kamu taubat. Lalu pemuda tu tanya balik Rasulullah, kemudian aku ulang lagi Rasulullah dosa itu ya Rasulullah, aku buat lagi dosa itu ya Rasulullah, apakah Allah akan ampunkan dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan ampunkan dosa kamu itu. Pemuda tu angkat muka dia. Dia angkat muka dia, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sampai bila Allah ni nak ampunkan dosa aku ya Rasulullah? Sampai bila? Yang kita sebut sampai bila ni, peluang yang Allah akan ampunkan dosa kita. Katanya Rasulullah, sehinggalah kamu berputus asa daripada kamu minta ampun pada Allah. Allah tak pernah berputus asa dalam mengampunkan dosa kamu. Allah tak pernah pun putus asa. Yang putus asa dalam hidup minta ampun ni manusia je. Kita je. Kita ni tiap kali mana terbuat dosa, kita terbuat dosa, kita kata tak ada peluang dah nak balik. Padahal Allah ni bukan manusia macam manusia. Pengadilan Allah, ana ada ulang banyak kali, sehari dua kan ana sebut. Adilnya Allah dengan kita, yang kita sibuk duk jaga adilnya manusia. Kita duk sibuk minta manusia yang berlaku adil. Kita tak rasa keadilan Allah. Allah ni sayangnya pada kita berbanding dengan manusia. Satu Islam ajar, jangan sibuk cari kasih sayang manusia, jangan sibuk cari kasih sayang pengadilan manusia. Sibuk dalam hidup cari kasih sayang Allah dan sibuk cari pengadilan Allah. Apa benda contohnya? Anda sebut banyak kali ni, sehari dua ni anda sebut. Benda apa dia? Kita kan, kalau kita dengan manusia, kita sibuk cari pengadilan manusia ataupun kasih sayang manusia. Kita buat 100 kebaikan dalam hidup kita. Kita buat 100 kebaikan, satu hari kita buat satu je kesalahan. Orang duk nampak satu yang salah, orang tak nampak 99 kebaikan yang lain. Kalau kita buat kan, kita ni, kita dengan Allah, kita dengan manusia ni buat 100 kebaikan, buat baik, satu hari kita buat tersilap satu je dengan manusia, salah satu je, orang ulang yang satu tu dah, yang satu tu diulang. Manakala yang 100 lagi ni tidak diulang langsung. Tak ingat dah yang 100 yang baik-baik ni semua terpadam. Tapi kita dengan Allah buat 100 dosa, buat 100 dosa, sekali je minta ampun pada Allah, sekali je minta ampun pada Allah,
Allah padam 100 dosa yang kita lakukan. Satu je kesilapan yang dengan satu cara kita minta ampun pada Allah, Allah padam habis dosa-dosa yang lalu. Yang peliknya manusia ni, kita ni peliknya sibuk nak jaga orang daripada nak jaga Allah. Bila sibuk nak jaga orang daripada sibuk jaga Allah, yang menyebabkan kita tak rasa kasih sayang Allah dalam hidup kita. Sebab tu Islam datang, Islam kata ajar apa dia? Kamu nak minta ampun pada Allah, kamu tak perlu jadi macam orang Kristian. Orang Kristian bila ada dosa pergi minta, bagi tahu pada padri. Bagi tahu pada padri ni, bagi tahu tentang dosa-dosa. Lepas tu padri sebut, aku ampunkan dosa kamu. Maka dosa kamu telah diampunkan. Senang je disebut. Dosa padri itu pun tak terampun. Yang dia nak pergi ampunkan dosa orang tu kenapa? Dia bukannya Tuhan pun, bukan pemilik. Yang mengampunkan dosa ni siapa? Allah. Bila Allah yang mengampunkan dosa, patutnya kamu direct pada Allah. Bukan kamu ni minta ampun dengan orang, tetapi kamu minta terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni indahnya Islam. Islam ni dia ajar orang jangan hidup bergantung dengan orang, jangan hidup tumpang orang, tetapi hidup bergantung pada Allah. Bila kita minta ampun direct pada Allah, bukan kita minta ampun direct melalui manusia untuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut pada orang yang menyembah berhala, pelik kamu pergi sembah berhala ni kenapa? Dia kata menggunakan perantaraan. Kita kata Islam tak pernah ajar perantaraan. Islam ajar kepada kita terus direct kita pada Allah. Maknanya kita dosa kita dengan Allah, lalu kita minta yang mengampunkan dosa ni Allah, lalu kita minta terus. Kalau kamu buat dosa, ni hebatnya Islam, buat dosa siang, Allah tunggu malam. Kamu buat dosa malam, Allah tunggu siang. Nak suruh apa dia? Peluang pada diri kamu, keampunan dan keampunan yang terusan ya Allah jadikan pada kamu. Cuma rajin malas je kamu dalam kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni tak nak minta ampun. Kenapa tak nak minta ampun? Kerana syaitan pujuk. Syaitan nak pujuk. Syaitan kata lambat lagi mati, minta ampun buat apa? Syaitan pujuk kita ni. Kita ni malas nak minta ampun pada Allah ni. Kenapa? Syaitan pedayakan kita. Syaitan kata, kamu baru umur berapa sekarang? Umur 73. 73 lambat lagi nak mati. Ada orang lain 93 tak mati-mati lagi. Nak sebutnya demikian. Kamu kena faham demikian. Cara syaitan pujuk. Cara syaitan pujuk ni, lambat lagi kamu jangan bimbang. Ataupun syaitan kata, yang kamu buat ni tak dosa, ni tak dosa. Yang kamu buat. Manakala yang kita buat tu terang-terang dah dosa, tapi syaitan kata tak dosa. Bila tak dosa, yang menyebabkan kita tangguh-tangguh, tak taubat, dan kita tak rasa nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahnya nak taubat ni, sampai dekat nak mati tu pun teragak-agak lagi. Tak mati lagi ni, tak mati lagi. Padahal ruh ni dah, malaikat tu dah masuk dah. Nampak dah malaikat ni masuk dalam tu badan ni. Ditarik ujung kaki tu, tengah ditarik ujung kaki tu, tak nak taubat lagi. Mana tak nak taubat? Tak mati lagi, tak mati lagi. Bila roh tu sampai dekat lutut, sampai lutut dah, tarik kaki tu tak bergerak dah. Kita dah rasa dah tak bergerak dah. Nak taubat? Tak taubat. Ni ada lagi peluang kot. Hidup lagi ni sebut. Naik sampai di pinggang. Bila roh ni sampai di pinggang, kaki paha kita ni tak tergerak dah. Kita pun rasa dah. Manusia ni dia rasa dah tak nak gerakkan kaki tak boleh dah. Maknanya mati dah kita bawah pada pinggang kita. Nak taubat? Tak taubat. Mana taubat? Degilnya, tak naknya taubat. Roh ni naik sampai di halqum. Bila sampai di halqum tu, baru dia terasa sesak dada. Tu baru dia sebut inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah, dia sebut. Tapi Allah kata apa dia? Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Allah kata, aku tak terima dah taubat orang yang melakukan benda-benda yang keji sebegini. Satu itu yang pertama. Allah tak terima taubat sehingga apa dia? Sehingga terbitnya matahari daripada barat, kemudian tenggelam sebelah timur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Mana-mana orang yang bertaubat pada Allah sebelum daripada, Rasulullah kata, mana-mana orang yang bertaubat pada Allah
sebelum daripada terbit matahari di sebelah barat, tenggelam sebelah timur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maka Allah terima taubat kamu. Lagi mana kamu? Maknanya kamu taubatlah bila-bila masa. Nak gambarkan dalam hidup kamu ni peluang pada kamu. Kamu ada dosa, ya ada dosa. Tak ada orang yang tak buat dosa. Namalah dia ustaz, dia ada dosa. Namalah dia tok guru, dia ada dosa. Namalah dia nama apa pun, semua ni ada dosa. Dosa ni ada. Dosa besar, dosa kecil, tak kira. Cuma kaedah bila kamu ada dosa, taubat sebanyak mungkin. Berapa kali sehari kena taubat? Lebih pada 70 kali sehari. Lebih pada 100 kali sehari. Taubat dan taubat pada kita ni. Pada kita, Allahumma ghfirli. Mulut kita ni sebut, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Jalan sikit, tubna ilallah. Aku taubat pada kamu, ya Allah. Wa raja'na ilallah. Aku kembali pada kamu, ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Aku menyesal di atas perbuatan yang pernah aku lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Ini semua ni kalimah-kalimah yang menunjukkan kita taubat dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis ni pun hadis yang menunjukkan masa. Sampai bila Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Disebut, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hamba-hamba dia. Hamba-hamba ni diterima taubat dia malam yugharghir, sehinggalah roh kamu belum sampai di halqum. Yugharghir maknanya peluang dalam hidup kamu ni, kamu nya taubatlah. Taubat dalam hidup kamu. Sampai bila taubat ni? Sampai roh kamu naik sampai di pinggang tu pun, kalau kamu taubat, Allah terima lagi taubat kamu. Roh kita ni tarik sampai di perut. Sampai di perut, terima lagi, terima. Tapi bila sampai di halqum, dah naik sampai di halqum ni, tak terima dah taubat kamu. Kamu sebut tubna ilallah, Allah tak terima dah. Sebagaimana yang disebut oleh Fir'aun. Waktu mana dia, roh dia sampai di halqum tu kan, dia lemah tu, lalu dia sebut, qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku berimanlah dengan Tuhan Musa dan juga Harun. Nak sebut nama Allah tak reti. Patutnya sebutlah aku beriman pada Allah, tapi sebut qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku berimanlah pada Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Kenapa dia tak boleh nak sebut nama Allah ni? Kuliah pun tak pernah dengar senang kita ni. Malah nak dengar. Kemudian orang mengajar pun tak nak dengar. Bila tak nak dengar ni, yang menyebabkan dia tak tahu nak sebut apa dia. Bila tak tahu tu, tapi nak juga sebut juga Tuhan. Bila nak sebut Tuhan ni, lalu dalam keadaan demikian, dianya begitu, dia sebut aku berimanlah Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Allah terima ke taubat dia? Tak terima dah, walaupun dia sebut dalam keadaan sedemikian rupa. Kita ni, suatu mulut kita ni sebut Rabbighfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ni sebut kalimah-kalimah demikian. Rabbighfirli ni, kalimah-kalimah ni duduk je, Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunkanlah dosaku, ya Allah. Mulut kita ni sebut sepanjang masa pada kita ni, teringat yang kita ada dosa. Tak semestinya kena bersila, kena pakai seluar elok, kemudian pakai kopiah, menghadap kiblat, angkat tangan dulu, baru nak sebut demikian. Itu satu, itu pun boleh. Tapi dalam keadaan yang kita dengan Allah ni, dalam bila-bila masa je, jalan saja sebut Allahumma ghfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku, ya Allah. Itu cara. Ingat je dosa, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Buka je album-album lama tu, sebut terus Allahumma ghfirli, ya Allah tolong ampun dosaku, ya Allah. Ni kita tengok benda demikian. Teringat je cerita-cerita lama dalam hidup kita, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Banyaknya dosa, sehingga aku ni sampai peringkat kita ni banyak tak banyak dosa ni sampai tak terkata. Kita sebut demikian. Kadang-kadang kan anda sebut banyak kali di kalangan kita, bila kita buat dosa ni kita ni sampai tak tersebut dosa ni. Angkat tangan, bila angkat tangan nak sebut ada Allah tu, tak boleh sebut. Allah banyaknya, yang ni lagi. Akhirnya meniti air mata je.
Meniti air mata. Bila kita meniti air mata tu, tak meniti air mata ni, ni kita sebut pada Allah, ya Allah banyaknya dosa aku ya Allah. Aku nak sebut satu-satu tak larat ya Allah, dosa banyak sangat. Cuma yang aku harapnya keampunan daripada kamu ya Allah, setiap dosa-dosa aku ni ya Allah. Kita tanya, Ustaz, kita nak tahu kita ni dosa ni macam mana Ustaz? Kita ni nak tahu yang kita ni ada dosa macam mana. Kita sebut senang ya. Salah satunya ulama kata, bila kita buat amal ibadah kita tak rasa nikmat dalam kita buat amal ibadah, itu tanda kita ni seorang pendosa. Bila kita buat dosa, yang kedua, bila kita buat dosa kita tak berdebar dengan dosa kita. Kita tak nikmat dalam ibadah, dan pada masa yang sama kita tak rasa takut dengan dosa yang kita buat. Itu tanda kita berdosa. Kita buat dosa. Orang yang buat dosa ni sampai peringkat buat ibadah tak rasa nikmat. Sembahyang tak khusyuk dah, baca Quran tak rasa nikmat dah. Ni maknanya keras tu hati. Bila kita tak rasa kenikmatan, patutnya kita dengar kuliah ilmu kita rasa nikmat. Bila kita baca Quran rasa nikmat, kenikmatan tadi. Ni tanda hati yang bersih. Bila hati bersih, dia tak rasa lah, kita akan rasa nikmat. Tiba-tiba bila kita hati kotor, hati kita ni kotor je, maka di waktu mana kita buat amal ibadah tak rasa lagi nikmat dalam hidup kita. Baca Quran tak rasa nikmat, solat sunat tak rasa nikmat dalam pada diri kita. Wa Anzir bin Hubais qala ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil mashi 'alal khuffain faqala ma ja'a bika ya Zir faqultu ibtigha'a ilm faqala innal malaikata tad'u ajnatiha li talibil ilm ridan bima yatlubu faqultu innahu qad hakka fi sadri al mashu 'alal khuffain ba'da al gha'id wal bawl wa kunta imra'an min ashabin nabi faji'tu as'aluka hal sami'tu yazkuru fi dhalika shay'a qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla tanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihunna illa min janabah lakin min al-gha'id wal bul wal nawm فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبين نحن عنده إذ ناداه أعربي بصوت له جحوري يا محمد فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم نحوا من صوت حاء فقلت له ويحك ضد من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعربي المرء يجيب القوم ولما يلحق بهم قال النبي المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرض 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قيل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Hadis ni hadis panjang sikit. Hadis cerita tentang mengenai, nak sebut mengenai taubat, tapi sahabat ni dia cerita panjang macam mana nak sebut tentang taubat tadi. Nak sebut taubat, ceritanya daripada Zir bin Hubais, dia kata aku telah datang berjumpa dengan Safwan bin Asal. Safwan bin Asal ni radhiyallahu anhu, bila dia berjumpa dengan Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, dia tanya pada anil masil khuffain. Dia nak tanya tentang masalah sapu khuf di atas ambil wuduk, sapu air wuduk tu di atas khuf dipanggil. Nak tanya soalan tu. Berjumpa dengan Safwan bin Asal ni, dia berjumpa dengan demikian. Bila dia berjumpa, faqala ma ja'a bika ya Zir. Bila berjumpa dengan Safwan ni, Safwan tanya, kamu datang ni ada urusan apa? Dia tanya, kamu datang ni ada urusan apa wahai ya Zir, dia sebut. Lalu dia kata, aku datang ni ada nak cari ilmu, dia sebut. Ibtigha'i ilm, aku datang ni nak cari ilmu.
Bila sebut saja nak cari ilmu, faqala, lalu Safwan sebut terus, kamu nak cari ilmu, Rasulullah cerita pada aku, innal malaikata tadau ajnatiha li talibil ilm. Allah jadikan malaikat buka sayap-sayap dia. Buka sayap dia. Tiap kali mana orang datang menuntut ilmu, Allah buka sayap. Allah suruh malaikat buka sayap, menaungi orang yang menuntut ilmu. Siapa-siapa yang datang belajar, bila kamu datang belajar je, kamu ingat malaikat ni akan mula payungi kamu. Dia akan baca li talibil ilm, dia bagi orang yang menuntut ilmu, ridan bima yatlubu, suka sangat dengan orang yang mencari ilmu. Malaikat ni baca doa. Macam kita duduk dalam majlis ni kan, bila kita duduk majlis ni malaikat ni baca doa untuk diri kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia ya Allah, jadikanlah dia hamba kamu yang soleh ya Allah. Sukanya malaikat walaupun kita tertidur saat ni dipanggil. Ni cara demikian. Nak gambarkan walaupun kita ni dalam keadaan terhangguk, tunggu lama pula nak habis majlis ilmu, Allah malaikat naungi tak kita, naungi. Allah nak jadikan malaikat tu tak naungi pada orang yang menuntut ilmu. Suatu anak kata, datanglah belajar, kejap je, bukan lama pun. Dalam hidup kita ni tu kejap je. Masa kita depan TV tu jauh lebih lama daripada kita duduk dalam majlis ilmu. Masa kita di meja makan tu jauh lebih lama daripada kita duduk di tempat majlis ilmu. Duduk majlis ilmu ni biasa je, kita duduk sekejap je, bukannya lama sangat pun. Dalam keadaan sekejap tak lama ni, kita belajar. Dalam masa ni kita akan rasa untung besar bila kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kalau kita duduk kat rumah pun tergolek-golek atas katil je. Kalau kita duduk atas di kat rumah sekarang, misal contohnya, kita buat apa dia? Habis-habis tengok Tom and Jerry je depan TV. Maknanya kita lebih kurang dia je, senang kita. Walaupun sekalipun kita ni, kita duduk belajar sekejap pada diri kita. Di saat ni malaikat buka sayap dia, rahmati orang yang menuntut ilmu. Fakultu, lalu aku tanya balik, innahu qad haqi fi sadrikal mas alal khuffain. Dia kata, sebenarnya saya tergerak dalam hati saya ni nak mengusap di atas dua buah kasut saya ni, khuf, bila sehabis buang air besar ataupun buang air kecil. Wa kuntum ra'an min ashabin nabi, kamu adalah salah seorang di kalangan sahabat Nabi, maka saya datang pada kamu, fajitu as'aluka hal sami'tuhu yazkur fi zalika syai'an. Saya datang pada kamu ni nak tanya tentang itulah. Kamu pernah dengar tak sesuatu daripada Rasulullah tentang mengenai bila kita ambil wuduk, sapu air wuduk tu di atas khuf, bukan sapu bawah tapi sapu dekat atas. Khuf ni dia panggil satu alat kulit, kasut kulit, bukan disebut, dia panggil stokin kulit. Sekarang kita stokin yang dibuat daripada kulit, dia bukan stokin yang dibuat daripada kain cotton ni, tak, tapi dibuat daripada kulit. Bila dipakai musim sejuk, kalau kita berada di negara sejuk ni, dia pakai itu tak nak buka lah. Kerana apa? Dia nak suruh hilang rasa sejuk ni. Kalau kita dah pakai tu rasa sedap, selesa je kaki kita. Jadi musim sejuk ni, kalau kita tak buka boleh tak? Ambil wuduk, bila kita pakai khuf ni, kita pakai je, kita tak payah buka. Tapi kita basuh air wuduk tu kat mana? Ke atas je. Ambil air, lap, sapu je ke atas sendiri. Tu cara dalam kita ambil wuduk di musim sejuk. Tempat kita ni tak adalah, orang kita tak pakai demikian. Kerana tempat kita ni panas sejuk. Kita tidaklah kata sejuk sepanjang masa begitu, tidak. Tapi nak sebutnya tempat ni negara-negara demikian. Dia kata, kamu dengar tak Rasulullah pernah mengajar tentang bab ini? Lalu dia pun jawab, na'am. Safwan bin Asal ni dia jawab, ya. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana salasata ayyam. Kami ni yang sentiasa dipesan oleh Rasulullah, kalau kami musafir, Rasulullah pesan jangan tanggal khuf itu. Jangan tanggal khuf ini selama 3 hari 3 malam, walayalihunna,
illa min janabah, kecuali bila kamu berjanabah. Janabah ni maknanya kita dalam keadaan hadas besar, kecuali yang berhadas besar. Lakin min ghaid wal baul wan naum, kalau sekiranya dalam masalah kita buang air kecil kemudian kita tidur, ataupun kita buang air besar ni, yang ni tak payah buka. Tapi kalau janabah, janabah buka lah. Kalau janabah ni buka khuf. Tapi kalaulah sekadar buang air kecil je, buang air besar dan sebagainya, boleh pakai khuf. Dan bila ambil wuduk tu, sapu di atas tu saja. Itu cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu hil sami'tahu yuzkuru fil hawa syai'an. Lalu Safwan ditanya lagi. Saya tanya lagi, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah menyebut tentang persoalan cinta dalam hidup ni? Tu tanya dah satu persoalan khauf. Yang kedua aku nak tanya pada kamu, pernah tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia sambung lagi tanya. Yang pertama aku dah faham dah, yang Rasulullah kata tentang benda demikian, itu ilmu untuk diri aku. Yang kedua aku nak tanya pada kamu, pernah tak kamu dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang persoalan hawa syai'an? Hawa ni maknanya perasaan cinta dalam hati seseorang. Pernah tak demikian? Tanya soalan yang kedua. Qala na'am, ya aku pernah dengar juga. Persoalan hubungan perasaan dipanggil hawa ni, perasaan dalam jiwa seseorang ni, aku pernah dengar juga. Dia kata begini, dia kata kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah satu ketika kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir, dalam jalan dengan Rasulullah ni, cara Rasulullah dia nak mengajar pada sahabat-sahabat banyak cara. Salah satu cara Rasulullah nak mengajar sahabat-sahabat ialah melalui bermusafir bersama. Itu cara Rasulullah nak mengajar sahabat. Bila bermusafir ni, salah satu di antara kaedah-kaedah yang disebut dengan kita mengenali seseorang. Nak kenal pada seorang ni, cuba kita bermusafir. Nak mengajar orang pun bila musafir lah. Para hadirin sekalian, ada masa sikit, buat grup, kita ajak kawan-kawan kita, jom kita pergi melancong, misal contohnya. Waktu mana kita melancong tu, kita boleh kenal orang macam mana, perangai orang macam mana. Bila kita naik atas satu bas, kita boleh tahu orang tu makan kacang seorang-seorang. Kita boleh kenal lah, orang ni dia keluar buah, dia keluar gula-gula dia, senyap-senyap je dia, pak dalam mulut dia. Kita tahu terus perangai orang ni. Ada orang yang kalau dia makan, dia mesti ajak orang lain, dia ulur-ulur pada orang. Kita kenal orang ni, ni orang ni ada peribadi ni. Ada orang yang dia musafir, dia bawa serunding daging dia seorang je, dia makan seorang-seorang je serunding daging dia. Ni nak sebutnya, maknanya kita boleh kenal orang ni kedekut ni. Kita boleh cam dah. Maknanya kalau kita berjalan dengan, ada orang yang kalau bermusafir dengan dia, kita makan je dibayar, jarang kita berjumpa demikian. Ada orang yang kadang-kadang nak sebutnya, kita boleh kenal dah peribadi kawan-kawan kita ni melalui permusafiran. Kenapa dia? Kerana bila bermusafir ni, kita hanya bergantung pada Allah. Tak ada dah kekuatan. Bila kita duduk kat rumah, kita ada pergantungan. Kita masuk dalam rumah, kita boleh cari kat dapur, kita boleh macam-macam gaya. Tapi bila bermusafir ni, perangai orang ni berbagai-bagai. Kerana orang penat, orang tahu keadaan orang ni macam-macam gaya. Bila bermusafir, ada yang kencing mani suka berhenti, kejap-kejap nak berhenti, nak buang air kecil je, pantang jumpa tandas dia panggil. Ni maknanya kita pun yang kena penyakit ni, penyakit nak buang air kecil ni, orang yang tak kena penyakit kencing mani, marah pada orang kencing mani dah tu dia sebut. Ni nak sebut marah pada orang kencing mani. Kenapa? Asyik-asyik nak kencing. Ni benda-benda yang demikian ni menyebabkan kita boleh kenal perangai orang ni, macam ni perangai orang. Sebab tu Rasulullah, salah satu cara Rasulullah dalam berdakwah, Rasulullah bermusafir. Para hadirin sekalian, baca dalam teknik-teknik dakwah Rasulullah. Bila Rasulullah bermusafir dengan sahabat-sahabat pun tahu kenal Rasulullah. Fabainama nahnu indahu, ketika mana kami duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iznadahu a'rabi, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui ni
Dia kenal Rasulullah, dia panggil Rasulullah tu dengan bisautil lahu jahwari. Dia panggil Rasulullah tu dengan suara yang tinggi, suara yang kasar. Ya Muhammad disebut. Muhammad. Tengok Rasulullah ni panggil ya Muhammad. Patutnya panggil lah ya Rasulullah. Patutnya demikian. Ya Rasulullah, panggil kalimah yang baik. Gelaran untuk Rasulullah. Macam kita ada gelaran. Misal contoh, anda ni Ustaz Ahmad Dasuki, orang panggil demikian. Buat contoh, jumpa dengan anda, orang panggil Ahmad Dasuki, misal contoh. Kita kata kurang ajar dia ni. Kita mesti dia ni tak kenal orang ke, misal contoh. Ataupun orang panggil jumpa dengan kita, Pak Labai, misal contoh. Orang panggil kita begitu, dia ni nak kenal ni kecil-kecil je rasanya. Kita rasa demikian. Maknanya kalau orang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia panggil ya Muhammad, Muhammad, panggil Rasulullah begitu. Bila panggil demikian, fa'ajabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab, ya, na'am. Rasulullah jawab. Orang Arab ni, orang Arab Badui ni orang kampung, orang kasar. Orang yang, ialah kalau kita perhatikan orang ni, para hadirin sekalian perhati, orang yang belajar dengan orang yang tak belajar. Orang yang tak belajar ni, adab dia ni kurang. Akhlak dia tak ada. Akhlak dia tak ada. Orang yang belajar, akhlak dia tentu ada. Peribadi ni ada. Ni orang yang tak belajar kan, kadang-kadang anda sendiri, kadang-kadang nak marah, tapi kita teringat, tak boleh nak marah. Orang yang tak belajar nak buat macam mana? Orang pengajar ni banyak, ramai. Telefon malam-malam, pukul 12, pukul 1, pukul 3 pagi telefon tak berhenti-berhenti telefon. Kita pun angkat, nampak macam penting sangat. Bila penting, dekat dengan 10 kali telefon, kemudian kita angkat saja. Ada apa kita tanya? Ustaz, kepala lori saya hilang. Kepala lori saya hilang. Allah, kita ni berderau kita ni. Allah, kenapa pula kepala lori hilang? Inilah nak suruh Ustaz semayang hajat. Nak suruh Ustaz semayang hajat, kat mana kepala lori saya? Kepala lori, rupa-rupa driver lori yang telefon. Driver lori telefon kan, lori panjang tu dia ada kepala dia. Orang curi kepala lori. Bila orang curi kepala lori, telefon pada kita pukul 3 pagi. Allah, patutnya bukan telefon pada saya, telefon pada balai polis lah. Saya ni bukan polis pun gitu. Tapi nak sebutnya orang yang belajar dengan orang tak belajar. Tak, dia kata nak suruh Ustaz semayang hajat, biar buncit perut orang yang curi. Senang dia. Padahal dia sendiri nak semayang hajatnya. Tapi nak gambarkan betapa orang tak belajar. Bukan zaman kita je, zaman Nabi pun begitu dah. Manusia ni begitu, dalam keadaan yang masing-masing hilang adab. Panggil Rasulullah ya Muhammad dengan suara yang kuat, nahwan min sauti. Kemudian fa'ajabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi haum. Rasulullah jawab tu dengan suara yang sebagaimana yang dijawab tadi, sebagaimana orang Arab tadi sebut. Sekerah suara orang tu pula Rasulullah jawab, sama dengan orang tu jawab. Orang tu panggil Rasulullah ya Muhammad, Rasulullah kata na'am. Rasulullah jawab, ya. Rasulullah jawab macam suara orang tu juga. Bila begitu Rasulullah jawab, fakultu lahu, lalu aku pun jumpa dengan orang Arab Badui itu, aku kata waihak, kata bangsat kamu, celaka kamu, waihak udud min sauti, lembutkan suara kamu, rendahkan suara kamu. Aku ni Safwan ni, dia cerita pengalaman dia. Pergi jumpa dengan orang Arab Badui, waihak udud min sauti fa innaka indan nabi, rendahkan sikit suara kamu untuk kamu dengan Nabi kan. Kamu dengan Nabi kan disebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad nuhita an hadza. Aku nak sebut lain kali jangan cakap begini dengan Rasulullah. Nuhitu an hadza, maknanya kamu dilarang berperibadi begini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang Arab Badui itu jawab balik, wallahi la aghdud, demi Allah aku tak akan rendahkan suara. Ni sombong juga ni. Samsing dia panggil, Samsing kampung dusun dia. Nak sebutnya, dia kata aku tak akan rendahkan suara.
Muhammad pun Muhammad lah, Nabi pun Nabi lah, aku tak akan rendahkan suara. Qala a'rabil mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Akhirnya orang Arab ni ditanya, nak tanya apa dia? Al mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Seseorang ni, dia kata orang Arab tu, dia kata, dia sebut orang yang mencintai satu golongan tapi dia tidak dapat menyamai mereka dalam hal perbuatan serta cara mencari kesempurnaan kehidupan dunia dan akhiratnya. Dia sebut orang ni Muhammad. Aku nak tanya soalan. Aku nak tanya sikit soalan. Soalannya begini. Seorang tu dianya almar'u man, dia sebut almar'u yuhibbul qaum. Seseorang ni dianya mencintai kaum itu. Dia sayang pada kaum itu. Walam yalhaq bihim, tapi dia tidak perangai sama dengan kaum itu. Dia tak sama perangai dengan kaum tersebut. Dia tanya demikian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun jawab pada orang ni. Rasulullah kata begini, bahasa yang nak sebutnya, dia kata kaum tu dia duduk dalam satu kaum tu tapi dia tak mencintai orang kaum tersebut. Tak boleh mencintai kaum itu. Rasulullah jawab, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Rasulullah kata seorang ni dia akan bersama dengan siapa yang dicintai di atas dunia ini di hari kiamat nanti. Kalau kamu cinta kepada dalam hidup kamu pada Nabi, kamu dengan Nabi lah. Kalau kamu cinta pada sahabat-sahabat aku, kamu dengan sahabat-sahabat aku di akhirat nanti. Maknanya kamu ni, kalau kamu jauh dengan seorang tapi kamu mencintai seseorang, kamu akan bersama dengan dia. Di atas dunia ni kamu cinta pada siapa? Buatnya kamu cinta Syahrukh Khan, di akhirat nanti dengan Syahrukh Khan. Dengan siapa yang kamu cinta atas dunia ni, yang kamu minat sangat, kamu jadi ikon dalam diri kamu, satu kekuatan pada diri kamu, dengan siapa kamu cinta. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratan ardihi aw yasirur raqib fi irdihi 40 aw 70 aman. Lalu Rasulullah kata seorang tu dia akan bersama dengan, kemudian tidak henti-henti beliau memberitahu pada kami apa sahaja yang kita, sehingga akhirnya menyebut bahawa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanannya luas, yakni sekiranya seorang yang berkenderaan berjalan hendak menempuh jarak yang luasnya itu, maka jarak antara dua hujung pintu tadi adalah sejauh 40 ataupun 70 tahun jaraknya. Rasulullah ni duduk dengan kami, lepas pada itu habislah cerita tentang orang Arab tadi. Rasulullah kata, kalau kamu cinta dengan orang tu, kamu dengan orang tu lah. Lepas itu Rasulullah cerita tentang nak berlakunya tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Rasulullah sebut ni, katanya Rasulullah fi ardi 40 atau 70 aman. Di sebelah barat sana ada pintu yang kamu nak berjalan ni sampai lebih kurang 40 tahun ataupun 70 tahun. Qala Sufyan ahaduhu ruwat qila qibala Syam. Dalam satu riwayat kata sebelah Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan litaubah. Allah membuka pintu, Allah yang menciptakan langit dan bumi ni membuka pintu taubat. La yughlaqu hatta tatla'u syams minhu. Allah tak akan tutup pintu taubat ni sehingga terbitnya matahari sebelah timur dan terbitnya matahari sebelah barat, kemudian tenggelamnya sebelah timur. Maknanya nak bagi peluang untuk hamba ni bertaubat dan bertaubat. Lambat lagi dia nak gambarkan tentang kiamat ni. Bila sampai hari kiamat nanti, waktu tu Allah dah mula tak terima taubat hamba-hamba ini sendiri. Sebut hadis ni. InsyaAllah kita sambung pada hadis yang seterusnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri ni, Sa'id bin Malik ni pada akan datang nantilah insyaAllah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Minggu yang akan datang nantilah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.